Dia kena pakai data. Pakai support ke apa? Dah internet. Tak kuat. Tak ada. Wifi dia jauh, tak kuat. Dalam kau tahu. Kalau bikin kau, dah kau datang. Hah? Okey. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Wassalamu ala nabiyil qasim amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa adadi kamalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. والملائكة المقربين الصلاة والسلام على سيدي رسول الله والذي قلت التي أذكني لا إله إلا الله شريك له ومن الحمد على كل شيء قدير. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung pembacaan kitab 40 hadis akhlak Nabi SAW. Semoga menjadi ubat pada hati kita di zaman berlaku buruknya akhlak, di zaman kerosakan akhlak, di zaman orang semakin jauh daripada menghayati kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadikan perbicaraan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ubat pada hati kita, untuk perbaiki diri kita, untuk menyelamatkan diri kita di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kemungkaran dan keburukan. Allah selamat. Okey ya. Allah selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke 7. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha su'ilat ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
يصنع في بيته فقالت يقيت ثوبه ويخسف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. Hadis ini berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kerja sendiri di rumahnya. Dia menguruskan dirinya. Dia bekerja sendiri, buat sendiri. Apa yang Nabi buat? Satu hari Allah SWT ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir 8 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat pada 17 Ramadan bersamaan dengan 58 hijrah. Dan dimakamkan di Baqi' Madinah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala wafatnya ketika mana dia berpuasa. Allah SWT waktu mana nak wafat? Allah SWT waktu mana nak wafat? Allah SWT waktu mana nak wafat dalam keadaan dah terlalu sakit. Pada waktu itu orang bawa mai ayat dekat Sayyidatina Aisyah. Orang kata, wahai Aisyah, bukalah puasa kerana engkau dah sakit berat ni. Waktu itu dia sedang puasa 17 Ramadan hari itu. Kata Sayyidatina Aisyah, dah 30 tahun aku minta kepada Allah tiap-tiap hari nak mati di dalam keadaan puasa. Senang-senang je kamu nak buka puasa aku. Tidak, kata dia, aku tak akan minum, aku tak akan makan apa pun. Biarkan aku, kata dia. Sehinggalah wafatlah Sayyidatina Aisyah dalam keadaan berpuasa. Itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Sayyidatina Aisyah ini dia adalah seorang isteri Nabi yang terkenal dengan dua ibadah yang dia sangat sukai. Yang pertama berpuasa, yang kedua adalah menderma. Puasa dan juga menderma. Puasa sedekah, puasa sedekah, puasa sedekah. Dia sangat suka sedekah, sangat suka mendermakan. Dia sangat berpuasa dan suka sangat mendermakan dan menolong orang yang susah. Itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, sangat pemurah. Isteri Nabi yang sangat pemurah itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dan dia adalah isteri Nabi yang sangat banyak ilmu, yang sangat banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Dan dia adalah kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Sayyidina Khadijah radhiyallahu ta'ala. Pertama adalah Khadijah, yang kedua adalah Sayyidatina Aisyah. Itu isteri menjadi kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama membahaskan boleh tak kita kalau ada madu kita kahwin, contoh 3, 4 kita kahwin, boleh tak ada salah seorang yang kita lebih cintai daripada yang lain? Boleh, kata dia. Sebab itu adalah fitrah manusia. Kebiasaan manusia ni dia akan ada yang lebih dicintai. Macam seorang ayah, dia akan ada anak yang dia lebih dicintai. Mungkin anak perempuan dia, mungkin anak sulung dia, mungkin anak bongsu dia, akan ada. Tetapi janganlah sampai dia menyakitkan yang dia tak terlalu sayang tu. Maksudnya bagi adil, bagi masing-masing haknya. Cuma lebih sayang nak buat macam mana? Allah SWT. Cumanya pernah kita dipesan oleh guru kita, bagi seorang guru kalau dia cinta pada anak murid dia, dia cinta tu lebih, maka sebaiknya dia sembunyi sikit supaya dia dapat menjaga semua hati anak murid dia. Tapi dalam ramai murid akan ada murid yang paling cintai oleh gurunya. Kebiasaan mereka yang banyak berkhidmat, mereka yang banyak beramal, mereka yang bersih jiwa, mereka yang ikhlas, siddiq, benar hati mereka untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tak apalah. Allah SWT. Jadi Allah SWT tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, isteri Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Okey. Pernah ditanya pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, tanya apa? Sahabat tanya, apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah dia? Nabi buat apa? Yasna'u fi baitih. Apa Nabi buat di rumah? Allah SWT. Sebab apa sahabat mai tanya kat Sayyidatina Aisyah tentang apa Nabi buat di rumah? Ini dalil yang sangat penting, bukti yang sangat penting bahawa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Nabi, sangat kuat mencontohi Nabi, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan apa yang Nabi buat dalam rumah pun depa nak tiru. Sahabat dah tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam
apa yang Nabi amalkan, apa yang Nabi buat, tingkah laku Nabi, akhlak Nabi di luar rumah. Kerana sahabat bersama dengan Nabi di luar rumah, tapi sahabat tak bersama dengan Nabi dalam rumah. Yang bersama Nabi dalam rumah adalah Sayyidina Aisyah ataupun Ummahatul Mukminin, iaitu isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang bersama dengan Nabi di rumah. Jadi as-sahabah Allah SWT, dia tak mau tiru Nabi hanya yang dia dapat tengok yang dia Allah SWT, dia tak mau tiru hanya yang apa yang Nabi buat di luar rumah, tapi dia nak tiru juga akhlak-akhlak Nabi yang ada dalam rumah. Tapi dia tak boleh duduk lah rumah, dia tak boleh duduk lah, tu peribadi Nabi. Sebab itu mereka datang tanya Sayyidina Aisyah, apa Rasulullah buat di rumah, nak tiru, maksud nak tiru. Ini kekuatan iman as-sahabah, kekuatan cinta as-sahabah. Mereka nak tiru apa sahaja yang Nabi SAW buat, daripada sekecil-kecil perkara sampai besar-besar perkara, di dalam rumah ataupun di luar rumah. Nabi dengan keluarga macam mana, Nabi dengan masyarakat macam mana, Nabi dengan agamanya macam mana, Nabi dengan Allah macam mana, Nabi dengan Qurannya macam mana, semua sahabat nak ikut. Itu sahabat Nabi SAW. Setengah orang mungkin dia nak tiru Nabi, ibadat Nabi. Oh, dia tahu ibadat ni kena sahih macam Nabi SAW. Tapi dari segi akhlak sama keluarganya, akhlak sama kaum muslimin, dia tak ambil tu. Dengan orang keras sangat. Oh, kalau buat ibadat nak ikut Nabi, kalau akhlak tak ikut Nabi. Kalau buat ibadat nak ikut sangat Nabi SAW. Tapi cara Nabi bergaul dengan keluarga, cara Nabi bergaul dengan sesama orang beriman, tidak mau ikut. Itu sebenarnya bukan pengikut Nabi SAW. Ikut Nabi yang sebenar adalah mereka yang usaha ikut Nabi SAW. Sama ada cara Nabi berkeluarga ke, cara Nabi bergaul dengan orang ke, mereka ikut. Termasuk ibadat Nabi SAW. Okay, ya? Jadi sahabat ni tanya Sayyidina Aisyah, Nabi buat apa di rumah? Lalu Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala menjawab, Nabi di rumah Nabi buat apa? Yakhitu thawbahu. Nabi menjahit bajunya sendiri. Nabi bila bajunya terkoyak, Nabi jahit. Tapi bukan isterinya jahit, Nabi yang jahit. Di antara kata ulama, di antara kemahiran para Nabi adalah menjahit. Di antara Nabi yang mahir menjahit adalah Nabi Idris. Nabi Idris pandai jahit tu. Nabi Idris, dia kalau berjahit, dia cucuk, ucap subhanallah, dia tarik, dia ucap alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Zikir dia. Allah SWT. Jadi Allah SWT, di antara kemahiran Nabi-Nabi adalah menjahit. Maka bersyukurlah pada Allah bagi orang yang pandai menjahit, bagi orang yang suka menjahit, dan bagi orang belajar menjahit. Kenapa? Menjahit itu adalah kemahiran para Nabi, termasuk sebaik-baik Nabi, sebaik Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan jangan kita pandang rendah lelaki yang pandai jahit. Kita apa lelaki pandai jahit, pondan apa ni? Itu kemahiran Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Jadi para Nabi ni, di antara kemahiran mereka yang mereka pandai adalah menjahit. Itu para Nabi, para Rasul. Maka kita orang lelaki, kalau ada kesempatan, belajarlah menjahit. Menjahit ni bukan hanya orang perempuan, sebenarnya orang lelaki. Orang lelaki itu lebih utama untuk menjahit. Kenapa? Para Rasul tu menjahit. Nabi Idrisnya, Nabi Muhammad SAW menjahit. Allah SWT. Okay, jahit pilah macam mana pun, hentam pilah, janji kita pernah menjahit. Okay. Kalau boleh belajar, baguslah belajar menjahit. Allah SWT. Okey, Nabi SAW kata Sayyidina Aisyah, akhlak Nabi macam mana di rumah? Yakhitu thawbahu. Nabi itu jahit baju dia sendiri. Dan ini juga menunjukkan akhlak Nabi SAW. Tawaduk Nabi SAW. Nabi bila baju terkoyak, kain terkoyak, Nabi jahit. Padahal Nabi itu mampu untuk beli baju baru. Nabi senang saya, Nabi nak mewah-mewah, tapi Nabi tak mau. Nabi pernah satu hari datang, Allah utus malaikat kepada Rasulullah SAW. Malaikat itu turun, malaikat itu kata kat Nabi, wahai Rasulullah, aku utusan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala beri tawaran pada engkau. Nak ada Allah nak tukarkan semua bukit-bukit gunung-gunung yang ada di kota Mekah dan pasir-pasir yang ada di sini semua jadi emas dan jadi milik engkau. Kau nak tak? Nabi kita pun tak mau. Kalau kita, lambat kan baru orang ni main hebat. Main hebat awal. Kita ni, dia panggil apa? Dia nampak macam tu kan? Allah SWT. Tapi manusia ni kalau dia cinta dunia tak cukup, walaupun banyak tu dapat. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, manusia itu
jika diberi satu lembah bidang emas, satu lembah ni maksudnya apa? Di antara gunung tu ada lembah. Kalau satu lembah itu penuh dengan emas, Allah beri pada seorang manusia, dia tak cukup, dia nak lembah kedua, kata Nabi SAW. Itu perangai manusia. Bisnes sebulan dapat dah untung 1,000, nak buat lagi. Nak lagi, untung lagi. Kata dia tak cukup, 1,000 pun tak cukup ni, kata dia, sebab Allah nak beli lagi kereta elok lagi. Nak beli lagi tanah lagi. Nak pergi jalan jauh lagi. Nak pergi tu, nak pergi ni. Nak joli lagi. Allah. Mereka sekali buat makan-makan 50,000. Orang duit banyak ni. Makan-makan berapa sangat. Mereka sewa kemah macam kita sewa juga. Kemah yang sama juga. Teduh juga. Tapi kemah mereka ada sikit-sikit apa benda apa tu. 10,000 sewa. Catering mereka 30,000. Tu jemputan apa kad tu apa semua hias-hias lagi 20,000. Itu makan-makan mereka, jamuan mereka. Jamuan mereka. Tapi tak cukup. Cukup hidup macam tu. Manusia kalau dapat satu lembah bidang emas, dia nak yang lembah kedua. Kalau patah Melayu, orang bagi betih nak paha. Itu manusia. Manusia rakus dia panggil, manusia yang cinta kasih pada dunia. Tak cukup-cukup orang kata, tak cukup-cukup. Jadi ini menunjukkan tawaduk Nabi SAW. Nabi bila terkoyak baju, Nabi jahit. Saya boleh pakai Nabi jahit. Kita malu nak pakai baju yang jahit. Kadang kita malu. Tapi Nabi SAW suka. Kenapa? Itu menunjukkan kehambaan tawaduk Nabi SAW. Dan itu menunjukkan Nabi SAW cukup, merasa cukup dengan apa yang ada. Boleh pakailah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waktu mana pergi buka Baitul Maqdis, Sayyidina Umar ni, sahabat-sahabat Nabi SAW, kehebatan mereka apa? Kehebatan mereka, kemuliaan mereka adalah kitab-kitab terdahulu yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu dah sebut tentang sifat-sifat sahabat Nabi. Kitab-kitab dulu, Injil, Taurat, dia bukan hanya sebut tentang Nabi itu macam mana, akhlak Nabi macam mana, sifat Nabi Muhammad macam mana, Nabi akhir zaman, bahkan dicerita tentang sahabatnya macam mana. Ini hebat yang sahabat Nabi SAW. Allah sebut dalam Quran, simahum fi wujuhim min athari sujud, dhalika mathaluhum fi Taurah wa mathaluhum fil Injil. Allah sebut tentang sifat-sifat akhlak Nabi. Allah sebut, Hamdu Rasulullah waladina ma'ahu ashidda wa al-kufari yuhamma'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Itu semua sifat-sifat Nabi. Sifat akhlak sahabat Nabi SAW. Allah SWT. Mereka yang bersamanya, kata Allah SWT, ashidda 'alal kufar, mereka keras kepada orang kafir. Keras maksudnya bagi tegas, tak ikut ajakan kafir. Kafir ajak mereka ikut cara kafir, tak ikut. Kalau kafir perangi mereka balik. Itu sahabat Nabi SAW. Agama di depan dia. Tak ada kafir kata slow sikit azan ni, slow sikit ra'i, tak ada. Kamu lah kena hormat kami. Allah SWT. Alhamdulillah tengok di Johor, tetap nak darah agak. Okay. Tak bagus ya kalau kita macam tu. Lepas ni orang tegur kita, kenapa ramai-ramai duk himpun? Tak apa. Jadi tak bagus ya, tak bagus. Kita terlampau ra'i, tak bagus. Okay, ya. Apa yang memang menjadi amalan agama kita, teruskan saja. Kalau benar apa yang disuruh oleh agama, teruskan saja. Kenapa kita nak ra'i orang kafir? Kenapa nak rendah diri orang kafir? Allah SWT. Kalau mereka nak adjust agama kita sanggup perang dengan mereka. Itu agama kita. Kalau kamu nak ubah agama kami, kamu nak agama kami ikut kamu mau perang kamu. Kami angkat pedang, kami lawan. Allah SWT. Tapi kalau kamu tak serang kami orang Islam, tak kacau ibadat kami, silakan kamu hidup dengan aman. Kita takkan kacau kamu. Orang kami akan buat baik, tolong kamu pula, bagi duit kamu. Allah SWT. Bantu apa keperluan kamu. Tapi kalau orang kafir bila mengganggu ibadat umat Islam, kata masjid ni tak boleh ada sini ni, kacau lah masjid ni. Azan pun kacau, bising pun semua. Kena lawan. Tak boleh, ini agama kami, ini ikut suka kami lah. Allah SWT. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Allah SWT. Ini kita kadang terlampau nak meraihkan, terlampau duk lembut. Allah SWT. Orang hina Nabi pun tak apalah nak buat macam mana. Tengok esok keluar kat OKU. Hari ni hina Nabi, esok jadi OKU. Lepas itu kan. Patut orang hina Nabi tangkap bunuh terus. Pancung terus. Macam tu. Ni kita kena meraihkan, ini perkauman, ini takut resis. Tak ada resis-resis apa, agama tetap agama. Menghina agama, menghina Nabi Muhammad SAW, hukuman yang sepatutnya kena bagi. Kalau tidak, perkara buruk akan perkara yang lebih buruk akan berlaku. Allah SWT. Okey ya. Jadi macam tu Allah SWT.
Jadi Allah SWT Allah SWT apakah yang Nabi Muhammad, jadi Nabi SAW buat apa? Nabi jahit baju di rumah, tawaduk Nabi SAW. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala dia telah dibaca dalam kitab-kitab orang Nasrani, waktu itu Nasrani baca tentang akan datang seorang sahabat Nabi, baju dia ni ada 13 tampung, dialah yang akan buka Baitul Maqdis. Ni zaman Sayyidina Umar buka Baitul Maqdis zaman dia. Dia kuasai sana Syam, Palestin semua kuasai habis. Waktu mana Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar jahit baju dia. Dia ada tampung, 13 tampung jahit baju. Jahit ya. Dia siapa? Khalifah. Kalau kita PM lah, PM jahit baju ya. PM tampung ya baju dia. Allah SWT. Pemimpin pada hari ni, mereka nak orang muliakan mereka, mereka kereta kena bergelok, baju kena bergelok, rumah kena bergelok. Pemimpin dulu-dulu, elokkan hati mereka, takut pada Allah. Takut pada Allah. Allah SWT. Elokkan agama daripada diri mereka. Sampai orang pun jadi tunduk, orang jadi respect, orang jadi segan. Bahkan kepimpinan mereka jadi barakah. Lah ni nak elok batin tak elok, akhirnya rosak semua. Dia rosak, apa yang dipimpin pun rosak. Alhamdulillah min dzalik. Lebih mengutamakan zahir daripada batin. Allah sebenarnya batin itulah yang lebih penting lagi. Ya elokkan rumah, ya elokkan kereta silakan kau nak elokkan, tapi hati, iman, agama kena elok. Okey, jadi Allah Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar satu hari dia nak pergi buka Baitul Maqdis. Zaman Sayyidina Umar lah zaman yang Allah Sayyidina Umar dia panggil apa, negara-negara Islam itu dibuka dengan banyaknya dan dakwah itu tersebar dengan luas. Okey ya, Sayyidina Umar. Allah Sayyidina Umar. Okey, jadi Allah Sayyidina satu hari Sayyidina Umar nak pergi ambil balik Baitul Maqdis, nak buka Baitul Maqdis. Waktu tu Sayyidina Umar pergi dengan dia punya khadam dia. Naik kedai. Bukan naik Mercedes, naik kedai. Kedai ni dia panggil tahap kereta-kereta biasa lah. Nak ikutkan kuda lah. Yang terbaik ni kuda lah, Mercedes lah kuda tu. Tapi naik kedai lah pergi. Nak abang kata apa? Kemuliaan yang sebenar adalah hati Sayyidina Umar yang beriman pada Allah. Hubungan hati dia dengan Allah dan Rasulnya. Cinta Allah dan Rasulnya, itu yang sebenar-benar kemuliaan dia. Bukan dua kenderaan. Kalau pakaian. Sayyidina Umar pergi. Bila pergi, Allah SWT. Waktu berjalan dengan dia punya khadam, kedai boleh naik seorang. Tak boleh naik dua orang. Kedai seorang. Mula-mula Sayyidina Umar naik. Pas Sayyidina Umar naik, Sayyidina Umar turun. Dia kata, engkau naik pula, aku tarik pula. Kita gilak-gilak lah naik. Nak pergi jauh ni. Kata khadam dia, takkan aku nak naik, wahai Umar. Takkan engkau nak tarik aku, engkau pemimpin aku. Engkau sahabat Nabi yang utama, engkau Amirul Mukminin. Takkan Perdana Menteri nak bawa driver dia punya khadam dia. Pembantu dia. Allah SWT. Kata Sayyidina Umar, engkau naik saja. Naik. Ikut saya cakap aku. Naik. Sayyidina Umar tarik kedai. Sampai bergilak-gilak. Sayyidina Umar khadam dia. Sayyidina Umar khadam dia. Sayyidina Umar khadam dia. Sampai di Baitul Maqdis, Palestin. Bila sampai waktu tu, gilak Sayyidina Umar menarik dia punya khadam dia. Kalau kita, nak sampai, tukar. Bagaimana? Baju. Nak sampai. Nak sampai pun kata tetap giliran tu tetap sama. Tak boleh ikut ambil giliran orang. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Akhlaknya, tawaduknya Sayyidina Umar Al-Khattab, lembutnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala dalam bergaul sama sahabatnya, sama saudaranya. Jadi bila sampai, dia tarik. Baitul Maqdis tarik. Waktu tu pun orang Baitul Maqdis bila dengar ini rombongan daripada Madinah, ini adalah Amirul Mukminin daripada Madinah, orang Baitul Maqdis sambut. Orang sambut siapa? Orang sambut atas kedai. Apa ingat itulah Sayyidina Umar Al-Khattab. Tak ada Facebook waktu tu. Tak ada TV lah, tak tahu. Sayyidina Umar tinggalkan orang nak sambut dia punya khadam. Sayyidina Umar pergi tidur bawah pokok. Letih tidur bawah pokok. Tidur bawah pokok. Tak tanya pula, ada rumah siapa elok-elok? Tumpang tak? Rehat tak? Tak ada. Tidur bawah pokok. Akhirnya mailah waktu tu orang Kristian apa yang menjaga Baitul Maqdis waktu tu, Rom kot, salah Rom. Dia bertanya, mana Sayyidina Umar? Dia, nak naik atas kedai tu. InsyaAllah Sayyidina Umar dah sampai. Bila pergi kat ni, dia kata, aku bukan Sayyidina Umar tadi, aku khadam dia. Tu Sayyidina Umar tidur bawah pokok. Itu kata, inilah ciri-ciri orang yang akan buka Baitul Maqdis yang aku telah baca dalam kitab-kitab. Sayyidina Umar tu, sahabat Nabi SAW. Cuba Sayyidina Umar kemas tengok.
Tak boleh ya. Ni bukan dia ni, kau mah. Tengok ni si ciri dia. Tapi dia sangat tawaduk, yang sangat zuhud. Yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, tak mengutamakan kehidupan di dunia, utamakan akhirat. Waktu tu tepi pada Sayyidina Umar tengah rehat, tengah tidur. Sayyidina Umar bangun. Waktu bangun, dia ni penjaga Baitul Maqdis waktu tu, yang megang Baitul Maqdis waktu tu, Rom lah kata salah. Dia tengok dulu baju Sayyidina Umar. Oh betul tampung ni ya. Yang aku baca dia ada 13 tampung. Dia kira ada 12 ya. Akhirnya dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku baca kata ada 13 tampung ni tau. Sayyidina Umar angkat. Celah kita ada terkoyak dan dia buat satu tampung lagi, 13 semua. Akhirnya dia kata memang kau lah disebut. Engkau lah yang layak. Akhirnya serah kunci Baitul Maqdis, ambil. Serah begitu kan. Tanpa perang, tanpa bawa tentera, tanpa bawa senjata, tanpa peluru pandu, tanpa kereta kebai. Pergi bawa kedai lah. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia digeruni oleh Rom zaman dia. Rom bila dengar nama Sayyidina Umar takut. Padahal Sayyidina Umar bukan ada senjata canggih pun. Tapi takut dia pada Allah tu menyebabkan orang pun takut dia. Sehingga kan dicerita oleh guru kita, Rom dulu waktu zaman Sayyidina Umar hidup, kalau dia tangguk anak-anak depa, tak mau tidur. Tangguk tak mau tidur, dia teriak. Tangguk tak mau tidur, teriak nak main. Dia kata, lebih baik engkau tidur. Sekali aku panggil Sayyidina Umar mai. Diam terus, tidur terus budak tu. Takut. Kalau kita di tempat kita, kampung kita sebut nama-nama orang yang anak kita takut kan. Tak tidur lagi dia mai tu. Tidur. Zaman Sayyidina Umar duduk di Madinah, di Rom sana jauh. Tapi disebut nama Sayyidina Umar, semua orang takut. Pemimpin mereka takut, askar mereka takut, anak-anak mereka takut bila dengar nama Sayyidina Umar. Kerana kegerunan hati Sayyidina Umar kepada Allah SWT. Pemimpin macam tu kita nak. Pimpin itu yang kita nak. Yang tunduk orang yang mereka tu musuh Islam, tunduk. Tak berani. Alah ni, kita tak mau dipimpin, tapi orang duk main-main Islam, dia pula bira'i pula. Kita kena meraihkan ni. Tak apalah kita. Boleh. Allah senang. Okay, ya. Dia bila seorang pemimpin yang memimpin umat Islam, dia pun tak berapa pegang kuat dengan agama, dia pun macam tak peduli sangat agama, dia akan dipermainkan. Bahkan dia akan mudah dibeli. Bahkan agama dia akan dihina di depan dia. Kerana orang kafir lihat dia ni tak ada kemuliaan agama. Dia ni tak ada kehebatan agama. Kita boleh main dengan dia. Kita boleh bagi duit ke dia. Kita boleh itu dan ini. Dimain-mainkan begitu saja. Okay, ya. Zaman-zaman khalifah dulu ada yang siapa hina Nabi dia tangkap bunuh terus. Orang takut kan? Tak boleh. Orang Islam kita kena buat elok hubungan dengan mereka. Mereka baik dengan kita tapi kita jangan nak kacau orang mereka, jangan kacau Nabi mereka. Kita hina mereka tak boleh. Kita bergaul dengan mereka bergaul dengan kita elok. Tak berani. Okey ya. Berani. Izzah Islam. Allah SWT. Okey. Yakhitu thawbahu. Baginda menjahit bajunya sendiri. Tu Nabi buat apa lagi di rumah? Wa yakhsifuna lahu. Nabi memperbaiki kasutnya sendiri. Nabi kalau ada kasut rosak, Nabi akan jahit, Nabi akan buat bergelak balik. Nabi tak beli baru. Itu kasut Nabi SAW. Wa ya'malu ma ya'malur rijal fi buyutihim. Tu orang duk jahit kasut di, kita tengok di tepi-tepi jalan, jangan kita pandang hina. Dia buat apa yang Rasulullah pernah buat dulu. Orang yang jahit, orang yang perbaik kasut, tukang kasut. Kita kena respect dia apa. Kita kena pandang mulia dia apa. Kenapa dia buat kerja-kerja Nabi SAW. Nabi macam itulah kerja Nabi di rumah. Jahit kasut, buat semua. Dan melakukan seperti mana yang dilakukan oleh lelaki lain di rumah masing-masing. Maksudnya apa? Apa yang orang lain buat di rumah, Rasulullah buat yang tu. Maksudnya Nabi di rumah bukan raja. Nabi di rumah hidup sebagai hamba, khidmat, buat kerja, tolong keluarga Nabi SAW. Allah SWT. Dan Nabi tidak menyusahkan keluarganya. Sepertilah hadis Nabi SAW di Imam At-Tabrani. Nabi kata apa? Allah SWT. Syarrun nas al-mudhayyiqu ala ahli. Sejahat-jahat manusia ialah orang yang dia membuat perkara yang menyempitkan hidup ahli keluarganya, ahli rumahnya. Maksudnya apa? Orang yang paling jahat sekali siapa? Orang yang dia sempitkan keluarga dia. Bagi keluarga dia tekanan. Bagi masalah pada keluarga dia. Tentu orang paling jahat. Tapi orang paling baik adalah orang buat baik pada keluarga dia. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang buat baik kepada keluarganya.
Allah SWT. Dan aku adalah orang paling buat baik kepada keluarga aku, kata Nabi SAW. Kita kalau semua manusia, semua masyarakat, satu dunia kata kita baik. Tapi mak ayah kita kata kita tak baik. Isteri kita kata tak baik. Anak-anak kita kata kita tak baik. Kita tak baik. Tapi satu dunia kata kita baik. Allah SWT. Karena Nabi dah sebut dalam hadis, sebaik-baik kamu adalah yang buat baik pada keluarga dia. Dia buat baik pada keluarga dia rasa dia ni baik, keluarga dia pandang dia baik. Itu baru orang yang terbaik. Orang yang terbaik. Okey ya. Seperti mana kata Al-Habib apa di dalam kita tu kitab, dia kata seorang habaib tu dia kata Hadramut, ulama Hadramut kata dia kata aku heran sungguh pendakwah-pendakwah orang-orang alim yang dia itu keras sungguh-sungguh dengan keluarga dia, tapi dengan orang lain lembut. Maksudnya apa? Dia cuba cari pengaruh, cuba cari pandangan, cuba cari respect orang, tapi dia sendiri di rumah memang tak baik. Hakikat diri dia tak baik. Dengan mak dia keras, dengan ayah dia keras, dengan isteri dia keras, dengan anak dia keras. Oh, kalau ramai, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Duduk. Pegang tasbih, mana tahu tasbih. Astagfirullah. Allahumma salli alaihi. Ada hajat apa tau? Kalau isteri dia, ni, anak beli apa? Cepat. Oh, kalau orang ada hajat apa tau? Susah ha? Tak apa, insya-Allah. Dia cuba. Allah senang okey ya. Bukan tak boleh kita kerah dengan isteri kita, bukan tak boleh kita kerah dengan anak kita, tapi ada waktulah. Ni semua timing. Tak boleh nak adjust dalam timing. Semua tak boleh lah betul. Yang terbaiklah kita berlemah lembut dengan keluarga kita, kemudian kita berlemah lembut dengan sesama umat Nabi SAW. Dengan orang, itu yang terbaik. Kita tak mau jadi orang paling jahat. Orang paling jahat adalah orang yang buat sempit pada keluarga dia. Bagi keluarga dia tekanan. Bagi mereka tu rasa terhina. Dia buat lebih kurang. Ya. Dan dalam hadis yang lain berkenaan dengan Nabi SAW, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi wa idza hadarat as-salah qama ila as-salah. Ini sifat Nabi di rumah. Riwayat Bukhari ya. Adalah Rasulullah SAW itu jika di rumah melayani keluarganya. Nabi layan keluarga dia, Nabi mesra dengan keluarga dia, Nabi bagi keluarga dia ketawa. Dan di antara yang Nabi suka buat di rumah adalah melawak dengan anak-anak, melawak dengan cucu-cucu. Nabi suka. Sehingga kan kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Allah SWT, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhaman nas bisibyan wal iyal. Hadis ini riwayat siapa ni? Ibnu As-Sakir. Daripada Sayyidina Anas. Adalah Rasulullah SAW itu sekasih-kasih orang terhadap kanak-kanak dan keluarganya. Kata Sayyidina Aisyah, kata Sayyidina Anas, Rasulullah adalah orang yang paling kasih pada kanak-kanak dan keluarga. Paling sayang. Sayang sungguh keluarga dia, sayang sungguh anak-anak. Sayang sungguh budak-budak tu Nabi SAW. Sehingga dalam hadis yang lain kata Sayyidina Aisyah, kalau kamu tengok Rasulullah SAW, kalau kamu tengok Rasulullah SAW punya akhlak melawak dengan kanak-kanak, dengan cucunya, dengan anak-anaknya, kamu akan ketawa. Nabi akan buat macam budak-budak suka. Nabi akan main dengan budak-budak macam budak-budak juga. Nabi akan buat macam tingkah laku budak-budak. Sampai Sayyidina Aisyah, isteri Nabi melihat sampai ketawa. Tengok Nabi nak gembirakan kanak-kanak. Sayang sungguh pada kanak-kanak Nabi SAW. Jadi di rumah Nabi sangat melayani keluarganya, cucunya dan sebagainya. Sampai tahap berlemah lembutnya Nabi yang keluarganya, sampai satu tahap Nabi tengah baring, tiba-tiba naik atas dada Nabi SAW Sayyidina Husain, cucu Nabi SAW. Dia naik, dia main dengan Nabi atas dada, dia pegang macam tu. Tiba-tiba dia kencing atas dada Nabi SAW. Waktu Sayyidina Anas ada di rumah Rasulullah, dia khadam Rasulullah SAW. Sayyidina Anas marah dan Sayyidina Anas kata, "Hei Husain, kau kencing atas dada Nabi Muhammad SAW." Dia nak main tarik, nak main rentak cepat. Waktu Nabi kata, "Tidak, jangan macam tu. Stop kamu, berhenti. Jangan kamu ganggu dia. Biar dia puas dulu kencing," kata Nabi SAW. "Siapa menyakiti Husain, menyakiti aku," kata Nabi SAW. Kalau kamu ambil dia, tarik dia, menyebabkan dia, "Kenapa ni aku tak duduk tengah kencing dan tarik aku duduk atas dada Tok Wan aku ni yang duduk kacau." "Siapa menyakiti Husain, menyakiti aku," kata Nabi SAW. Biarkan dia, kata Nabi SAW. Biarkan dia tunaikan hajat dia. Biarkan habiskan dulu, kata Nabi SAW. Sampai macam tu. Senyum macam Nabi SAW. Cucu dia kencing atas dada dia. Allah senang. Kalau kita macam mana? Kita abang ada ni kurang ajaknya budak.
Tak reti adab kita. Nabi tak. Okey. Allah senang. Okey. Jadi Nabi layan keluarganya, lemah lembut dengan keluarganya. Tetapi kata Sayyidina Aisyah, idza hadaratas salah qama ila salah. Allah, maka apabila telah tiba waktu solat, baginda berdiri mengerjakan solat. Maksudnya dalam riwayat yang lain, Nabi SAW layan keluarga dia, mesra dengan keluarga dia. Melawak bagi keluarga dia, ketawa, gelak. Tapi bila masuk waktu solat, kata Sayyidina Aisyah, Rasulullah berubah muka. Itu riwayat Tirmizi. Berubah muka, serius. Seolah Nabi tak kenal kami ni siapa. Seolah kami ni bukan isteri dia, kami ni bukan anak-anak dia. Melawak waktu solat. Terus, diam. Serius. Muka penuh dengan takut pada Allah. Muka penuh dengan khusyuk, dengan serius untuk menghadap Allah. Terus Nabi bangkit untuk pergi solat. Tak kira Nabi tengah melawak apa pun, dia stop tiba-tiba. Itu Nabi SAW akhlaknya ketika mana? Datang waktu solat. Allah SWT. Okey ya. Allah SWT. Itu Nabi SAW. Itu di antara akhlak-akhlak Nabi di rumah. Di rumah. Nabi SAW sangat adil dengan isterinya. Nabi gembirakan isterinya. Nabi SAW, kebiasaan Nabi kalau keluar musafir, Nabi suka bawa isteri dia. Bawa sekali. Tetapi, isteri Nabi kan ramai. Cara macam mana Nabi SAW nak jaga isteri dia, keluarga dia? Nabi akan buat cabut undi. Contoh Nabi nak musafir jauh, nak pergi mana-mana. Isterinya ramai. Nabi nak jaga semua hati. Nabi buat apa? Himpunkan semua Nabi, himpunkan semua isteri, undi. Siapa cabut-cabut undi kena dia, jom ikut aku. Tak tahulah undi macam mana, mungkin buah nama leretas ke Allah Alam kan. Buah tu. Cabut tahu. Tengok nama siapa. Oh, ni Sofia. Jom Sofia ikut saya. Oh, Aisyah ikut saya. Dan isteri Nabi semua puas hati dengan apa yang Nabi buat. Undi. Bukan Nabi kata, hang lah ikut aku. Aku nak hang ikut aku. Tak. Itu menyebabkan mungkin yang akan rasa, oh Nabi nak dia tu ya, ikut Nabi keluar jalan-jalan. Kami Nabi tak bawa, dan Nabi undi. Dan Nabi SAW. Okey ya. Rasulullah SAW. Dan banyak lagi akhlak Nabi SAW di rumah. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Esok kita akan sambung akhlak Rasulullah pada menunaikan hajat manusia. Nabi banyak tunai hajat manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bidul Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqab min sharri nafathati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqab ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تزهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر. أتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر أتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت إشرك وإشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت إشرك وإشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت إشرك وإشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشرك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله سميع عليم. رضيت بالله ربا بإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك السجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من جبن البخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنيا جوالي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي من فوقي. وأعوذ بك عظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تعيني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير.
أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ما كان مشركين. الله بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم أصبح لي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله على ما خلق في السماء. سبحان الله على ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله على ما خالق. الحمد لله على ما خلق في السماء. الحمد لله على ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله على ما خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة الأنفرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة الأنفرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة الأنفرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة الأنفرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة الأنفرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه كل ذرة الأنفرة في كل لحظة أبدا عند خلقه ورضا سجنة عرشه مداد كلماته. لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور. لا إله إلا الله عدد أيام والشهور. لا إله إلا الله عدد أمواج البحور. لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور. لا إله إلا الله عدد القطر والمطر. لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر. لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر. لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر. لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر. لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر. لا إله إلا الله عدد لمح العيون. لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون. لا إله إلا الله عدد تعالى عما يشركون. لا إله خير مما يجمعون. لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس. لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس. لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور. لا إله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في السور. لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين. لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين. لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور. لا إلا الله عدد أيام والشهور. لا إله إلا الله عدد أمواج البحور. لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور. لا إله إلا الله عدد القطر والمطر. لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر. لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر.
لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله عدد تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله على خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.